MyGap ini adalah program Kementerian Pertanian. Dia bukan program kerajaan negeri. Sebab saya ada tengok dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, bagaikan nak memberitahu kepada umum bahawa MyGap ini adalah program Kementerian Pertanian. Dan kita pun sebenarnya tidak pernah kata bahawa MyGap ini program kerajaan negeri. Dia adalah program kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Pertanian yang melibatkan seluruh negara, bukan hanya di Terengganu. Dan bukan hanya lapangan padi. Sektor-sektor lain, sektor tanaman lain pun ada CJ MyGap. Sektor perikanan pun ada CJ MyGap. Sektor penternakan pun ada CJ MyGap. CJ Amalan Pertanian Baik Malaysia. Jadi di situ dirangkumkan ketiga-tiga sektor, sama ada sektor pertanian, penternakan dan perikanan. Tapi oleh kerana fokus kita malam ni ialah beras, maka kita bercakap dalam aspek beras lah. Jadi CJ MyGap ni sebenarnya sudah ada daripada tahun 2002 lagi. Bukan baru. Betul, dia ada daripada tahun 2002. Tapi sebelum ini, di Terengganu, sawah padi MyGap ada, CJ MyGap ada, petani MyGap ada. Tapi beras MyGap tidak ada. Dengan makna rantaian pengeluaran ini tidak diuruskan sehingga sampai kepada end product. Yang inilah yang netizen sebut, kita nak makan beras bukan nak makan CJ. Jadi kalau kita ada sawah MyGap, ada CJ MyGap, ada petani MyGap, berasnya tak ada, buat apa? Sebab apa berlaku begini? Kerana rantaian pengeluaran itu tidak dilengkap. Apa yang kerajaan negeri Terengganu buat? Saya bila masuk jadi exco, pertama sekali saya cek, kita ada satu keluasan sawah MyGap. Beberapa tahun kita adalah juara dari segi persijilan MyGap dalam negara. Kita berbangga dengan anugerah yang kita terima. Tapi mana berasnya? Jawabnya tidak ada. Sebab apa tidak ada? Rantaian pengeluaran tidak dilengkapkan. Maka kami bekerja. Yang pertama kita tubuhkan jawatan kuasa beras MyGap Terengganu. Jawatan kuasa beras MyGap Terengganu ini dianggotai oleh kerajaan negeri, Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladan, AIDA Ketara, TADC sebagai anak syarikat kerajaan negeri yang akan menguruskan unit perancangan ekonomi. Kita duduk bersama. Kita tengok di mana rantaian ini tidak lengkap. Jadi jawabnya beras MyGap apabila tiba musim menuai, padi ini dituai, dia dihantar ke kilang padi dan dicampur dengan padi lain yang bukan MyGap, menyebabkan akhirnya padi MyGap jadi padi biasa kan dia telah bercampur. Kita nak channelkan dengan keluasan yang ada ni ke satu tempat processing di mana dia diproses khusus yang tidak bercampur dengan padi lain. Kemudian ada satu syarikat yang akan ambil alih peranan untuk membungkus dan mengedarkan beras MyGap. Tapi bukan mudah untuk kita nak bawa petani-petani, pakcik, makcik, pak long, mak long, petani dalam sawah ni, mari kita hantar padi kita ke kilang ini. Tidak mungkin sebab kita tak boleh nak ajar mereka. Kerana petani dia ada broker, dia ada ketua tani masing-masing, yang dia ada kilang-kilang pilihan mereka untuk dihantar. Bagaimana kita nak bawa mereka kepada satu penyatuan? Maka kerajaan negeri mengeluarkan insentif. Insentif ni bolehlah saya istilahkan sebagai subsidi tambahan daripada kerajaan negeri, tambahan kepada subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan persekutuan. Subsidi kerajaan negeri ini berjumlah RM105 per metrik tan padi kasar. Jadi siapa yang nak menyertai program MyGap? Kita bincang dengan sebuah kilang konsortium Lembaga Pertubuhan Peladan yang ada di Besut Terengganu, dan mereka bersedia untuk menyediakan satu line processing khusus untuk beras MyGap. Dan petani-petani yang bersedia nak hantar padi ke kilang ini untuk dijadikan beras MyGap, maka mereka akan terima insentif RM105 per metrik tan padi. Jadi dalam kenyataan Kementerian Pertanian disebut bahawa kerajaan pusat telah memberikan subsidi. Yang ini tidak ada siapa yang nafi. Itu tanggungjawab kerajaan persekutuan untuk memberikan subsidi. Subsidi bajet, subsidi racun, subsidi harga padi. Ini memang diberikan oleh kerajaan persekutuan. Kenapa perlu diungkit? Memang tanggungjawab biasa kerajaan persekutuan. Yang kerajaan negeri buat ini adalah subsidi tambahan untuk menjayakan program beras MyGap. Jadi siapa yang bersedia nak hantar ke kilang, mereka akan dapat tambahan RM100 lebih untuk setiap tan padi. Jadi kalau ada 10 tan, dia dapat RM1,000 lebih. Satu angka yang agak besar. Alhamdulillah, lebih daripada 80% petani yang ada CJ MyGap bersedia untuk menyertai program ini, dan bermula daripada tahun 2001, kita berjaya menghasilkan beras yang ada CJ MyGap
dengan jenama beras ganu dan urusan pembungkusannya diuruskan oleh anak syarikat Kerajaan Negeri Terengganu Agrotech Development Corporation ataupun ringkasnya TADC, dan diedarkan. Timbul pula isu mereka kata beras ini pun diproses di kilang Kerajaan Persekutuan. Ya, betul. Beras ini diproses di kilang Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya pun mention dia diproses di kilang Lembaga Pertubuhan Peladang. Cuma bila kita proses beras MyGap ni di kilang Lembaga Pertubuhan Peladang, dengan sendirinya kita turut membantu kilang ini dari segi survival dia. Sebab bila di Besut ini sudah ada 4 buah kilang yang beroperasi. Di Jelapan Padi Utama Negeri Terengganu adalah daerah Besut. 4 buah kilang ni sebenarnya sudah agak banyak, dan berlaku situasi sekarang ni padi sudah mula, kilang sudah mula berlomba-lomba untuk mendapatkan bekalan padi. Kalau istilah orang Besut, berebut nak dapatkan padi sebab kilang sudah banyak. Dan bila kita channelkan padi MyGap ini ke kilang Lembaga Pertubuhan Peladang, dengan sendirinya kita telah membantu survival. Yang sepatutnya padi ni pergi ke lain, dapat kepada kilang Peladang. Kita bantu mereka untuk dapatkan padi. Saya istilahkan hubungan simbiosis. Kilang dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Dan ini tidak berbangkit sedikit pun. Kenapa perlu dibangkitkan? Ini kilang milik Kerajaan Persekutuan bagi subsidi. Kerajaan negeri tidak pernah nak bersaing dengan sesiapa pun sebenarnya. Kita tidak pernah bersaing. Saya sebut tadi, Kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan ini macam ayah dengan anak. Esko dengan Menteri Pertanian ni, dari segi perwatakannya ialah perwatakan anak dan perwatakan ayah. Menteri adalah ayah, Esko adalah anak. Jadi bila anak mencapai sedikit kejayaan, sepatutnya jadi kebanggaan bagi ayah dan bantu untuk terus berjaya. Takkanlah bila anak kita berjaya dalam pelajaran, dia tidak jadi kebanggaan kita sebagai ayah. Kemudian kita buat pula statement media, anak saya ni memang berjaya, tapi dulu saya lah yang beli baju sekolah, saya lah yang bayar keran, saya lah yang beli kelengkapan sekolah, saya lah yang hantar anak saya ke sekolah, daripada sekolah sampai ke universiti, saya lah bla 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 macam-macam. Takkan kita nak cerita gitu pada orang? Itu sudah satu kewajipan. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, bila kerajaan pusat mengungkit semua yang diberikan itu, macam seorang ayah yang mengungkit, buat kenyataan media, mengungkit semua yang dia berikan kepada anak dia bila anak dia berjaya. Saya rasa tidak betul. Pertama pula, kita tidak pernah kesampingkan peranan Kerajaan Persekutuan.